Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, Kak Ina selalu kalau nak cakap tentang penyakit akan mula slide ni. Akan mula slide ni. Tak mula slide yang betul gambar produk ke ataupun mula fungsi linzi ke. Tengok kadang kalau kita dijemput kerana ada orang sakit dalam rumah tu nak merawat penyakitnya guna linzi, so kita mula dengan ni. So kat sini kita highlightkan kalau kita tahu dia sakit apa, kita highlightkan penyakitnya tu di sini. So keadaannya menjadi selalunya orang yang mendengar tu akan lebih fokus lah. Okay, so kat sini kita akan kata ini adalah gambar rajah fizikal tubuh badan kita. So dalam ni ada 6 sistem. Jadi semua kita ada ke 6 sistem ni. Jadi kalau kita tengok dalam gambar rajah fizikal ni, so kat sini biasanya penyakit bermula daripada sistem usus ataupun perut lah. Bermula bila kita dah pandai makan, so makanan masuk dalam ni. So kalau sistem ni bagus, maksudnya kita tak ada masalah dalam sistem penghazaman atau sistem metabolisme ni. So pembuangan kita lancar, so kita tak akan ada masalah di liver kita. Tapi kalau sini kita ada masalah, pembuangan tak lancar, maybe buang air besar tak ada hari, susah buang air kecil ataupun jam angin dan sebagainya, so kita akan kata so liver akan terkesan. So akan ganggu sistem pertahanan. So bila sistem pertahanan terganggu, so kita mengundang penyakit yang seterusnya lah. Yang seterusnya bila liver ni dah terkesan akibat pembuangan kita yang tak bagus tu, kita boleh bantu dengan gambar rajah ni. Gambar rajah ni memang menerangkan kalau najis kita lama dalam usus besar kita ni dan akan memberi kesan kepada liver. So liver ni penapis nombor 1 dalam badan kita. So bila penapis ni dah tepu dengan toksik yang tak keluar dengan betul, so dia tak boleh tapis darah dengan betul, maka kita akan terkesan dengan sistem peredaran darah. So maknanya orang yang dah dapat masalah tekanan darah ke, masalah kolesterol ke, sebenarnya liver dia dah terkesan. Darjah sistem dia dah lama ada problem. Jadi bukan cara rawatan dia makan ubat darah tinggi atau makan ubat kolesterol. Sepatutnya kita kena rawat darjah sistem kita dan rawat liver kita untuk kita kembali sihat. Dan seterusnya kalau kata sistem peredaran darah kita pun dah toksik sebab liver kita tak boleh tapis dengan betul, sistem saraf dan sistem pernafasan pun terkesan. Habislah satu tubuh badan kita. Jadi di mana kita punya masalah, semuanya bermula daripada perut yang bermasalah tadi. Jadi kalau nak rawat, patah balik. Rawat asas dia. Ini kalau kita nak cerita, itu kena bagi gambaran tak detail lagi. Tapi all the point tu you all kena sebut lah kalau kita bincang slide ni. Okay, so bila kita nak masuk ke slide seterusnya, Kak Ina selalu akan cakap bagaimana Lindsay menyelesaikan masalah ni dari segi sainnya. Okay, kat sini barulah keluar kita cerita slide yang ini. Okay, ini kita hurai satu persatu lah. So bagaimana Lindsay menyelesaikan masalah yang kita sebut dalam slide tadi. Okay, ini kandungan berkesan dan fungsi Lindsay. So kandungan yang pertama ni kita panggil tritipins. So kalau general Lindsay, dia tritipin sajalah. Kalau targeted Lindsay, tritipin ni dah di accept kepada yang lebih target kepada problem. Okay, kat sini you all kena explain. Okay, tritipins ni dia boleh buat apa? Antara yang boleh sebut kalau you tengok gambar rajah ni, dia boleh mempergiatkan peralatan trombos, boleh larutkan trombos ni, boleh buang segala kolesterol, segala lemak ni, and then boleh kenyalkan pembuluh darah. Jadi maksudnya tritipin ni boleh urus darah kita dan salur darah ni, bagi bersih darah dan kenyalkan pembuluh darah. Bayangkan kalau satu tubuh badan kita ni, Lindsay ni, pergi urus, pergi buang segala yang tersumbat, pergi larutkan segala darah-darah yang tergumpal ni, and then pergi kenyalkan balik pembuluh darah kita. Jadi kalau kita kata kita ada masalah di jantung, saluran jantung yang tersumbat, so ini diuruskan ni di jantung. And then saluran darah satu tubuh badan kita ni, kalau kata dia tak kenyal, so senang, kalau tersumbat macam ni, tekanan bertambah, jadi dia senang kata putus ke, pecah ke, macam tu. So sebab tu bila tritipin ni boleh kenyalkan pembuluh darah ni, maka kita telah menyelesaikan satu perkara besar. Sebab urus darah, bersihkan darah dan salur darah. Sebenarnya organ-organ kita pun terdiri pada salur darah ni. Tak kisahlah pankreas ke, hati ke, gallbladder ke, kidney ke. Jadi kalau kita urus salur darah,
nutrisi sampai dengan betul, oksigen sampai dengan betul, sel-sel tu dapat bertumbuh dengan baik dan seterusnya organ-organ tersebut dapat baik sepenuhnya. Dan akhirnya satu tubuh badan kita boleh baik. Kedua, teratepi ni boleh laraskan daya imuniti. Semua penyakit yang berkaitan dengan sistem imun terlalu tinggi kita kata. So jadi ini satu perkara yang sangat-sangat hebat Lindsay kita. Kerana kalau di hospital, kalau tekanan imuniti ni terlalu tinggi, tak ada solution. Apa yang mereka buat hanyalah bagi steroid. Tapi kita boleh laraskan dan normalkan imun sistem tu. So ini satu perkara lagi. So dua perkara besar teratepi yang boleh urus dalam menguruskan masalah penyakit kita. So bila semua dah bersih, darah boleh mengalir dengan baik. Jadi tak adalah isu darah tinggi, tak adalah isu darah rendah, tak adalah isu tak cukup darah dan sebagainya. Okay, yang ketiga, teratepi ni boleh kata membersihkan hati kita. So kita tengok tadi dalam gambar Raja ni, hati tadi yang tepu. So ini Lindsay kita ni boleh nyah toksik hati ni, repair hati balik. So bila hati dah bagus, darah boleh ditampil dengan baik. So Lindsay kita cuci pula saudara. So akhirnya satu tubuh badan kita ni boleh baik. Dan kita boleh, bila liver bagus, kita boleh perbaiki alahan. Satu persatu tu ya terang. Kalau sebab tu kita kena selalu buat presentation ni. Kerana bila kita selalu buat presentation, maka kita akan faham setiap line ni dan boleh cakap dengan lebih baik. Dan banyak example-example yang kita boleh bagi. Okey, itu komponen yang pertama. Komponen kedua, polisakarida makromolekul pula boleh kuatkan imun sistem. Bila imun sistem kita dah kuat, kita boleh buang free radical yang ada dalam badan kita ni. Free radical ni datang daripada mana? Biasanya toksik yang masuk dalam badan kita, dalam bentuk radiasi ke, dalam bentuk kimia ke, kan? Datang daripada air ke, udara ke, ataupun maybe sumber kita stres ke, kurang rest ke, overuse body ke, semua tu boleh menyumbang kepada pembentukan free radical. Kalau imun sistem kita bagus, dia boleh buang free radical ini. Radikal bebas ni boleh menyumbang kepada pembentukan kanser dalam badan kita. So kalau imun sistem kita bagus, dia boleh buang. Okey. Dan itu yang kira kuatkan imun sistem tu yang pertama. Yang kedua, dia boleh bantu tumbuh balik sel-sel. Teraterpin boleh buang, bersihkan, rawat liver. Polisakarat ni dia sejenis protein. Jadi dia boleh bantu tumbuh balik sel-sel hati. Sebab tu akhirnya organ hati ni boleh sembuh sepenuhnya. Bila organ hati ni boleh sembuh sepenuhnya, memang kita boleh perbaiki keadaan badan secara menyeluruh. Itu komponen kedua. Okay, komponen ketiga, nukleus dan Lindsay boleh mengawal pelekatan papan darah. Okay, ini tadi darah yang terlalu pekat kita bersihkan. Ini darah yang tak cukup. Jadi kalau sekarang kita boleh tambah dengan YKB untuk bantu masalah darah. Okay. So yang keempat adalah protein AZ8. So menguruskan lagi imun sistem sebab boleh melaraskan daya imun. So kalau kita tengok keempat-empat komponen ini yang secara am dia berfungsi dua hala. Darah tinggi yang ini, darah rendah yang ini, imun sistem tinggi yang ini, imun sistem rendah pun yang ini. Itu slide yang tentang kandungan berkesan dan fungsi Lindsay. Okay, so bila imun sistem kita rendah, contohnya liver kita ada masalah, imun sistem kita rendah, memang kita calon kanser lah. Jadi bermaksud semua orang yang dapat kanser tu mesti liver dia dah teruk. Jadi nak baik, kena rawat liver. Nak rawat liver, kena rawat imun sistem kita. Okay, so jadi kat sini, kalau kita tengok macam mana liver bermasalah, sebab pembuangan kita bermasalah tadi. Okay? Dia akan efek kepada liver kita. So ini pensijilan yang kita dapat. Kita kata okey, Lindsay kita ni boleh urus ni liver ni. Kita bukan cakap kosong. Ada pengesahan dia. Yang ini mengatakan pensijilan yang kita dapat untuk imun sistem. Yang ini pensijilan yang kita dapat untuk liver. Bila liver bagus, salur darah pun bagus. So dua pensijilan ini mengesahkan apa yang kita cakap. Ini bukan kita kata saja-saja ataupun cakap-cakap kosong. Nak dapat pensijilan ni ada 80 pakar-pakar yang mengesahkan. Kalau 80 pakar tu bersetuju, baru kita dapat pensijilan ini. Okey, so jadi dia untuk liver. So kalau pensijilan ni kita dapat untuk YK1. So sebenarnya bila YK1 dapat, bermaksud yang lain pun samalah. Sebab yang lain lebih target dia datang daripada YK01. Kecuali YKS dengan YKK datang daripada YK02. Okey, kalau kita tengok kat sini.
Semua orang kalau nak sihat, jangan tunggu sampai liver tu tepulah. Kita dari awal lagi kita patut menjaga kesihatan kita dengan membersihkan tubuh badan kita. So kalau kita mampu, kita boleh mulalah dengan linzi yang dalam bracket dan dalam circle ni. Ini adalah linzi general. Yang sebelah ni 5 yang Yuli cerita tadi adalah linzi target. So kalau kita mampu makan yang target ni sangat bagus. Jadi kalau kita nak pastikan kita ni dalam keadaan yang sihat, nak usaha betul-betul, memang semua orang kena makan YKS dan YKI tu. Combine dua-dua. Itu adalah satu kombinasi yang sangat hebat. Tapi tak semua orang mampu. Bila tak semua orang mampu, maka kita bolehlah bermula dengan kopi CEO. Kerana dalam kopi ada YK1 ini. So dalam teh pun ada YK1 ini. Cuma kita tak naklah selamanya minum kopi dan teh. Kita nak kalau boleh, kita upgrade lah linzi kita tu supaya kita boleh, orang kata, membaiki tubuh badan kita ni dengan lebih baik kalau kita dapat bagi linzi yang lebih hebat kepada badan kita. So ini slide yang ketiga. Apa dekat immune system tu? Kak Ina guna yang ni sebab senang sikit nak nampak ni. Okey, 5 step immune system dia bantu untuk immune system ni. Yang pertama dapat mempergiatkan keaktifan fagosit. Yang kedua dapat mengaktifkan sel pembuluh semula jadi. 2 sel imuniti ini meronda 24 jam dalam badan kita. Jadi kalau ada penceroboh dalam badan kita, ataupun ada free radical dalam badan kita, 2 sel imuniti ini akan bekerja dulu. Kalau ini tak boleh nak atasi masalah yang datang tu, baru dia pergi maklumkan kepada barisan kedua iaitu sel T. Jadi sel T ni berfungsi untuk mengkaji apa benda yang masuk. Jadi bila sel T ni dah boleh kaji apa benda yang masuk, sel T ni lah yang mengarahkan sel B untuk mengeluarkan antibodi. Jadi antibodi yang dihasilkan dalam penyelidikan sel T ni memang sangat tepat dengan penceroboh yang masuk. Jadi apa yang linzi kita boleh buat sangat hebat. Dan dia juga dapat mempergiatkan kuasa penambahan sel imuniti. Maksudnya kalau kita demam, ada jangkitan, memang kita terus makan linzi ni setiap jam. Kalau sekarang ni kita ada YKI, jadi terus ambil YKI. Kalau mampu YKI tambah YKB. Setiap jam satu paket. Sebab kita nak mempergiatkan kuasa penambahan sel imuniti ni. Kita nak tambah yang ni dengan banyak supaya boleh berperang dengan lebih baik. Selalunya lah dari pengalaman Kak Ina duk bagi kawan-kawan yang ada jangkitan kuman makan, biasanya tak sampai 1 hari. Kalau nak lebih sikit pun 1 malam. Esok ni insyaAllah baik. Tapi dengan syarat makan setiap jam. 1 paket YKB, 1 paket YKI tu setiap jam ataupun setiap 2 jam. Kalau mampu setiap jam itu adalah lebih baik. Okey, itu tentang pensijilan yang pertama iaitu immune system. Dan tak ada pun produk-produk di luar sana yang sampai boleh hasilkan antibodi. Selalunya di booster immunity saja. Tak boleh hasilkan antibodi. Tak boleh nak mempergiatkan penambahan sel immunity, kuasa penambahan sel immunity. So itulah kelebihan linzi kita. Tambah dengan targeted linzi memang sangat hebat. Sebab tu kita bercerita dengan betul-betul kat kawan-kawan kita, ini adalah penyelesaian terbaik zaman sekarang. Okay, yang kedua, memang kita mendapat pensijilan untuk merawat liver. So, kalau liver kita bagus, satu tubuh badan kita insyaAllah baik. Okay, so bila kita cerita tentang liver, ambillah maklumat sikit tentang fungsi liver. So, bagaimana liver rosak kan? So, kalau kita tengok liver, dia daripada healthy jadi fatty liver. Bila dah ada kolesterol tu, maksudnya kita dekat fatty liver. Jadi, kita makan linzi untuk undur balik ke belakang. Okay, so jadi maksudnya kalaulah kata kita dah kat fatty liver, so pengukur dia kalau orang yang dah ada bacaan kolesterol yang tak sihat tu, maksudnya liver dia dah berlemak. Jadi dia patut makan YKS untuk reverse ke health, untuk patah balik ke healthy liver. Kalau tak, liver dia tu akan boleh bergerak ke hadapan. So setiap satu step ni, bukan ambil masa sehari dua lah, paling kurang 5 tahun, 10 tahun baru nak membentuk penyakit yang seterusnya. Okay, so kalau kita tengok kat sini, keperluan, kalaulah kita sedar kita ada fatty liver tu, keperluan yang paling minima yang kita boleh bagi kat badan kita adalah keperluan untuk sistem gesok usus ni lah, iaitu lactobacillus. Kerana liver kita jadi tepu disebabkan oleh masalah gesok usus ni. Jadi kita bagi keperluan paling minima, selesaikan ni. Kalau kita
tak selesaikan ni tapi kita makan linzi untuk rawat liver pun lambat juga baik. So YKS cuti liver. Dalam masa yang sama kita kena cukupkan keperluan sistem gesek usus ni, iaitu paling kurang lactoberi untuk kita lancarkan ni. Dan kalau kita dapat combine dua keadaan tu, maka proses pemulihan kesihatan kita bertambah baik. Ini kalau you nak lengkapkan lagi penceritaan tentang liver, ambillah gambar-gambar ini. Okay, nak lengkapkan lagi cerita linzi, kita boleh kata kajian linzi ni dah 2000 tahun dulu. Jadi maksudnya apa yang ditemui ini adalah satu kajian yang sangat hebat. Yang kita kata kita boleh bagi harapan untuk pulih liver kita itu sepenuhnya. Sebab kalau dalam kajian buku Senong Herbakasi ni yang usia dia lebih 2000 ni menceritakan tentang linzi. So kat sini dia kata ini buku herba. So herba ni dibahagikan kepada 3 main group, superior, average and fair. So linzi berada dalam herba yang tak ada toksik, direkkan dalam superior, iaitu Ganoderma dalam bahasa saintifik yang direkkan dalam kategori ini. So kita boleh bagi statement dia lagi. So linzi inilah yang boleh rawat liver kita dari masalah yang fatty liver ke ataupun dah fibrosis ke menjadi kepada lebih sihat. So sekarang kita ada targeted linzi, kita makan targeted linzi iaitu YKS, maka proses baik pulih ini menjadi lebih baik. Okay, ini pensijilan tersebut. So kalau kita tengok pensijilan kita yang the latest sampai tahun 2025. So maksudnya tahun depan kita akan renew balik untuk 5 tahun lagi. Okay, so pensijilan ni untuk satu tubuh badan ni. Kat sini dia kata untuk liver tu nak cerita tentang pensijilan liver dengan imun sistem. Semuanya berkait dengan hati kita lah. Okay, so ini makan linzi lah kat sini. Paling kurang kopi. Tapi memang tak boleh selamanya bergantung kepada kopi lah. Kita kena ikhtiar sampai dapat makan linzi ni ataupun lagi bagus makan YKS. So kalau lah kata kita dah ada fatty liver, kita kenalah bagi keperluan untuk usus juga. So ini semua penting dalam sistem gesek usus kita. So jadi untuk kita pulih menyeluruh tu kalau boleh kita makan dalam kombinasi yang lengkap. Okay, so jadi benda ni kita perlu, kalau kita tengok gambar ni, oh ni stop. Kalau kita tengok inilah, bila kita cerita penyakit, gambar produk ni kena keluarlah sebab kita nak cakap apa yang perlu. Contohnya macam kopi dengan linzi ni paling permulaan. Kalau ada bajet lagi tambahlah lactoberi. Sebab bila kita cerita penyakit tu datang daripada masalah usus. Kalau dapat lengkap semua ini, ia sangat baik. Ini keperluan yang paling minimum yang kita perlu sampaikan kepada semua orang. Lepas tu barulah kita upgrade sampai dapat makan linzi yang paling mahal. Jadi untuk makan sekurang-kurangnya beberapa perkara ni, 1, 2, 3, 4 yang kita selalu panggil dia adalah set perut ni, kita boleh tunjuklah cara bancuan dia macam ni. Okay, Kak Ina tak nak tunjuk ni sebab topik malam ni nak guna 10 keping flip chart tu macam mana. Jadi bila kita cerita detail tentang penyakit tu, kita boleh tambahlah gambar raja ini. Buat dalam bentuk kita boleh laminate ke, buat A4 ke untuk saiz yang lebih besar supaya kita boleh tunjuk. Jadi untuk merawat secara menyeluruh, langkah pertama kita pastikan gesek usus kita ni bagus. Langkah kedua kita rawat liver. So linzi kita memang sangat baik untuk liver kerana dia mendapat pensijilan, pengesahan yang dia boleh baik pulih liver. So kalau liver boleh baik pulih, maka kesihatan kita boleh baik pulih. Kat sini kita kata kalau gesek usus ada 4 benda ni. Mungkin ini kita cerita di waktu yang lain, tapi kita sebut ketika kali pertama kita buat presentation. Okay, kalau liver kita makan ni ataupun kita kata kopi lah. Mampu sebut siap-siap semua ni. Yang terbaik adalah YKS untuk baik pulih tubuh badan kita. So jadi sebenarnya bila kita guna gambar raja fizikal ni berkali-kali untuk menggambarkan yang organ liver ini sangat penting dalam proses pemulihan tubuh badan kita. Dan linzi kita mendapat pensijilan dan pengesahan secara klinikal dapat rawat liver. Dan kita boleh guna juga buku hijau tu untuk tunjuk page yang mana berkaitan. Nak mengesahkan yang apa yang kita cakap ni adalah kajian saintifik. Bukan kita cakap kosong. Kita kena cakap dengan sangat confident dan yakin benda ni. Sebab kita ada bukti
yang kita boleh jadikan rujukan untuk mengesahkan benda ni boleh membaik pulih tubuh badan kita. Dua perkara ni je sebenarnya kalau kita nak sihatkan. Jaga usus kita, jaga liver kita. Kalau sekarang ni kita tak tahu usus kita bagus ke tak, makanlah semua ni dengan bajet lah. Makanlah ni untuk setahun 2 tahun ke. Ataupun kita buat overhaul sistem gastric usus ni dengan makan lactoberi sekotak 1 hari ke. Lepas tu makan linzi. Kalau boleh sampai dapat makan YKS 6 biji 1 hari. Selama 120 hari. Ataupun makanlah selama mana yang kita mampu. Ataupun selamanya. InsyaAllah kita boleh kekal sihat. Ini kalau kita nak present tentang penyakit, kita pakai 6 slide yang Kak In huraikan tadi. Okay, so closing dia, kita mesti tanya. Nak cuba tak? Jika nak, saya ada bawa. Kalau kita tak tanya, orang tak jawab. Jadi dalam kita buat presentation, kita mesti tanya. Nak cuba tak mana-mana yang kita sebut tadi? Paling kurang pun kopi. Ataupun lactoberi mesti jalan kalau kita tanya. Okay, kita mesti sediakan semua keperluan tu bila kita pergi nak cerita tentang penyakit. Maksudnya kena adalah sebersikit stok dalam kereta kita. Kita nak tawarkan kepada kita punya prospek tu. Selalunya kita gagal dalam presentation tu sebab kita tunggu ditanya. No, kita kena tanya. Nak cuba tak yang mana-mana? Kita cadangkan dengan masalah dia ni sepatutnya guna apa-apa. Kalau kita dah tahu. Kalau orang tu ada masalah, contoh datang kat kita pergi present sebab tengah dialisis. Kita kena cakaplah YKS dan T untuk membaik pulih ataupun merawat buah pinggang dia tu. Okey, itu kalau kita nak present tentang penyakit yang berkaitan. Dan semasa kita nak cadangkan tu, kita boleh bagi tahu yang mana yang terbaik. So kita bagi dia buat pilihan. Apa yang sesuai dengan kemampuan dia. Dalam masa yang sama kita ingatkan dia yang penyakit dia tu sepatutnya dia kena ambil yang mana. Tapi kalau itu yang dia mampu, okey, kita agree tapi tidak boleh lama dengan yang dia perlu tu. Jadi sebab itulah kita kena ajar dia juga untuk membuat perniagaan ini agar dia boleh makan yang lain. Jadi sebab itulah kalau kata kita nak masuk perniagaan tu, cara dia macam tu. Jadi kalau dia setuju nak ambil yang mana-mana, kopi ke apa ke, kita kena present juga dua perkara ini sebelum kita close betul-betul meninggalkan dia. Tapi kita tak payah cerita, yang macam mana. Kalau kita cerita macam teruk-teruk sangat, takut dia takut. Jadi tapi kita kena cakap benda ni mesti berlaku lah. Sebab bila Lindsay tadi kan membersih tubuh badan kita. So bila dia membersih tubuh badan kita, semestilah dia akan dapat simptom-simptom ni. Contohnya minum kopi. Setengah orang minum kopi dapat perkara yang nombor 1 ni. Simptom-simptom subjektif dapat diperbaiki. Contohnya bangun pagi rasa segar, bertenaga. Setengah orang tu boleh pergi toilet dengan bagus. Kita sebutlah, bacalah semua ni. And then kita remind dia. Jadi sebab Lindsay ini fungsinya untuk membaik pulih tubuh badan kita. Nak bersihkan badan kita. Bila nak bersihkan badan kita tu, bagaimana kotoran tu nak keluar. Proses pengeluaran kotoran itulah yang kita panggil krisis penyembuhan ataupun fenomena nyah toksik. Kenapa? Pergilah ambil sendiri kat dapur. Pergi panggil kakak kita lah. Okay. Krisis penyembuhan ni adalah fenomena sementara. Proses buang toksik saja. Jadi kita kata, kalaulah kata kita minum kopi ni rasa tak boleh tidur, tu tanda masalah saraf. Tapi tak semua orang rasa macam tu. Maknanya secara kita nak bagi dia cuba dulu. Setengah orang sebut saja healing crisis tu dah terus takut. Jadi kita kata memang kita kena lalui kalau kita nak sihat. Cara kita nak explain 2 slide ni lah. Jadi kalaulah kata kita pening tu tanda ada angin. So kalau kita nak bantu situasi ni, so kita kata cuba lactoberi. Kita bagi, kalau boleh kita bagi dia rasa lactoberi masa proses closing tu. Akhirnya daripada nak beli kopi dengan Lindsay, so boleh lactoberi juga. Macam tu. Kita kena sebut ni tapi tak boleh terlalu bagi dia takut lah. Dan kita kena follow up dia untuk bantu dia melalui proses healing crisis ni. Sebab ada orang memang sangat kuat juga. Tapi bila kita pergi ziarah, bila dia tengah dalam keadaan kuat tu, dia sangat yakin apa yang kita cakap tu adalah betul. Sebab kita pergi walaupun dia tengah tak boleh bangun. Dia tengah pening yang amat sangat.
Kan? Minum. Jadi katalah dia tak pernah cerita kat kita dia ada gastrik. Tapi bila dia minum kopi ni, dia rasa nak termuntah lah, rasa yang tak selesa tu. Kita boleh cadang kat dia combine dengan soya. Ataupun orang ni jenis yang sampai muntah lembek kalau gastrik dia. So kita boleh cadangkan dengan probiotik. 3 perkara ni di-combine untuk peringkat mula memang akan memberi result yang sangat baik dan selalunya healing crisis ni boleh berkurang dengan cepat lah. Kalau yang berkait dengan usus. Tapi kalau berkait dengan liver, memang kena bagi Lindsay kau-kau punya lah. Contohnya, dapat healing crisis gatal yang amat sangat. Memang kena up dosis Lindsay. Kalau tidak, gatal tu lambatlah selesai. Sebab gatal di kulit itu, proses pembersihan pankreas dengan liver. Selalunya orang kerja mana yang akan dapat dua perkara ni. Orang kerja mana dengan orang masalah liver. So, jadi maksudnya kita kena huraikan juga perkara ini. Sedikit untuk kali pertama, presentation kita. Bila kita pergi follow up tu, baru kita bawa nota tentang healing crisis banyak-banyak untuk bagi dia faham. Kan kita bagi link suruh dia baca supaya dia boleh lalui yang healing crisis ini adalah satu fenomena yang baik untuk kita sembuh sepenuhnya daripada penyakit. Bukan kita guna secara suppression. Contohnya makan ubat darah, makan ubat pening kepala, makan Panadol ataupun makan painkiller. Memang hilang tapi kita suppress benda ni. Faham tak? Maknanya mula-mula kita highlight tapi servis tu memang kena bagi. Kak Ina selalu akan bagilah Zoom meeting yang kita buat tajuk healing crisis sebab kita hurai dengan lebih detail. Bagi link untuk dia baca. Kadang-kadang print keluar benda tu, bagi kat customer kita tu ataupun downline kita untuk faham benda ni. Kalau dia berjaya lalui, memang dia akan terus jadi macam kita, pengguna produk Songo selamanya. Sebab dia telah makin kesihatan dia makin baik dan seterusnya, boleh berhenti ubat darah tinggi, kecemasan dan sebagainya. Okay, so ini part tentang 6 slide kalau kita nak cerita produk ataupun penyakit. Kak Ina mengambil masa lewat lebih kurang 10 minit. So Kak Ina harap okay. So banyak ada 22 pertanyaan kat sini. Apa yang ditanya? Ataupun yang lama. Okay. Okay, ada apa nak tanya? So Kak Ina stop sharing kat sini.